sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Ya saudara, selamat malam seram. Ya, saya berjumpa dengan anda sekali lagi pada tengah malam ini dalam Malam Seram Horror Talk Show. Sebelum tu mohon maaf, Malam Seram lewat seperti yang saya update awal tadi di YouTube channel Malam Seram Community tab ya. Saya update, saya kata Malam Seram malam ni, nak malam ni ke nak besok pagi ya. Sebabnya tadi saya ada temu bual bersama dengan seorang tetamu Malam Seram yang saya alhamdulillah undang dan dapat temu bual beliau dan juga sebelum datang temu bual tu adalah kita berborak-borak sekejap kan, tanya tentang yalah dunia hiburan, bisnes, tanya tentang dari segi bisnes di media sosial ni, sebab beliau adalah orang yang berpengalaman dan banyak kita bincangkan tentang kolaborasi akan datang. Jadi meeting tu je dah makan masa. Mesyuarat tu dah makan masa. Kemudian selepas tu barulah kita rekod. Bila rekod tu alamak, masa tak mengizinkan, tak cukup masa ni sebab saya perlu bergegas pulang kan. Jadi inilah sedikit sedutan. Tadi saya bersama dengan tetamu undangan, insyaAllah akan datang nanti. Ini memang sini bau dia lah. Ni you record ke boleh? Record. Jadi itu sedikitlah yang mana tetamu undangan saya insya-Allah akan datang, Suhaimi Yusof. Tapi kalau dengan Suhaimi Yusof ni dia jadi malam kelakar seram lah. Dia adalah satu rancangan istimewa yang saya akan buat selama 1 jam bersama dengan Suhaimi Yusof, berkongsi pengalaman seram dan juga berkongsilah apa lagi kisah-kisah peristiwa-peristiwa yang dialami. Jadi mohon maaf saya baru balik ni, betul. Pagi tadi awak nampak kan saya dekat East Coast interview Mirza Fai, saya update Insta story baju ni. Baju ni jugalah.
Tadi meeting lepas meeting, lari sana lari sini kan, biasalah ambil anak sekolah, kemudian balik office, ada itulah persiapan lagi untuk program akan datang. Ya, jumpa suami Yusof dan alhamdulillah insyaAllah nanti tak tahan saya lepas nak mandi, tak boleh tak boleh tahan. Jadi terima kasih kepada anda yang setia menunggu ya. InsyaAllah nanti akan ada iaitu Malam Seram eksklusif bersama dengan suami Yusof, dan terima kasih juga kepada isteri saya lah yang tadi membantu saya ambil video dan juga bantu saya untuk menjemput abang suami lah. Saya ni nak jemput abang suami saya segan sikit jadi terima kasih lah pada sang isteri. Baik, jadi malam seram malam ni saya tak boleh buat terlalu panjang kerana masa tidak mengizinkan. Walau bagaimanapun malam seram tetap jalan terus. Jom kita dengar ataupun kita tonton kisah yang pertama. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Baik, kisah yang pertama pada malam ini saya nak kongsi bersama dengan anda. Ini datang daripada Zizi nama beliau. Okey. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Zizi. Saya peminat malam seram berasal daripada Melaka. Pengalaman yang saya nak ceritakan ni berkenaan dengan penumpang yang tidak diundang. Yang ini saya sedang memandu pada waktu kejadian malam, kejadian seram ini berlaku. Okey, begini kisahnya. Saya sebenarnya daripada kawasan iaitu Bandar Melaka. Saya nak pulang ke rumah saya memandu pada waktu malam yang terletak di Alor Gajah. Pengalaman saya ni pendek, tapi kalau terjadi pada Casey berada di tempat saya, mungkin Casey pun akan rasa seram sejuk. Saya dah hantar 2 orang kawan saya balik, barulah saya pulang ke rumah. Dalam perjalanan nak memandu, tiba-tiba saya terasa macam ada sesuatu duduk di belakang. Walhal tadi memang ada kawan duduk, tapi kawan dua-dua dah pun diturunkan. Bagaimana pula boleh ada rasa macam orang menumpang dekat belakang? Saya teruskan perjalanan kan, tanpa nak fikir bukan-bukan, tapi tetap dalam hati ni membaca apa-apa jua surah lah. Sampai dekat simpang lampu trafik. Lampu trafik tu berwarna merah. Dan saya berhenti dekat tepi. Tiba-tiba saya ternampak ada penunggang motosikal dan pemboncengnya sedang tengok ke arah saya. Dalam hati saya ni, Mamat ni nak rompak aku ke? Lain macam dia tenung. 2-3 kali dia toleh tengok saya. Casey, waktu tu saya macam, alamak, macam mana ni kalau dia rompak aku? Sebabnya tak ada kenderaan lain kecuali kenderaan saya dan motosikal yang ditunggang dan dibonceng oleh 2 lelaki ni. Tak sabar saya nak tunggu lampu isyarat bertukar hijau. Yelah, kalau dia turun daripada motor tengah lampu merah, saya terpaksa Casey berdesut dan langgar lampu merah. Jadi saya tengok, perhatikan dia pusing kepala, saya nampak dia toleh. Saya nak toleh tengok dia pun saya tak berani ke si. Saya pun tak nak mencetuskan apa-apa. Jadi saya cuma perasan yang dia setiap kali dia akan toleh kepala dia, toleh. Beberapa kali toleh. Kemudian dia tunjuk-tunjuk. Tapi masalahnya bila dia tunjuk-tunjuk, saya perasan ke si dia tunjuk. Tapi dia tunjuk tempat seat belakang. Kemudian saya baru toleh tengok dia, baru dia tengok saya, dia tunjuk seat belakang. Casey, waktu tu bulu roma saya meremang Casey. Apa pula lah si 2 ni tunjuk seat belakang? Saya angkat tangan dan tanya seolah-olah macam apa. Dia tunjuk lagi seat belakang, dia tunjuk mata dia tunjuk seat belakang. Casey, saya pun turunkan tingkap, lampu hijau, tingkap turun, dia kata, belakang ada hantu weh. Motor berdesut tinggalkan kereta saya. Kuat Casey dia cakap. Sebelum dia berdesut dia kata, belakang ada hantu weh. Saudara para penonton malam seram, waktu tu memang bulu roma saya tengah meremang. Takkanlah saya nak pergi toleh belakang Casey.
Saya drive dan membaca ayat dan surah-surah yang saya tahu. Sampailah saya sampai dekat rumah. Sebelum sampai tu saya ada telefon abang saya. Saya cakap, bang minta tolong boleh tak? Adik nak dekat sampai ni. Abang boleh tolong bukakan pagar tak? Abang dah tidur? Belum abang bukakan. Bagus abang dia Kalau kena sesetengah abang, bang boleh tolong tak? Bukalah sendiri. Ini abang yang penyayang kan, ada setengah adik-beradik minta tolong boleh tak? Ambil sendirilah, malas lah. Bagus Jadi saya minta abang tolong. Abang saya bila sampai rumah dia dah bangun dah buka pintu pagar. Saya masuk kenderaan, abang saya tengah tunggu depan pintu. Saya buka pintu kereta terus tutup. Abang saya tanya, adik, engkau okey? Okey bang. Abang kejap. Casey, saya toleh tengok belakang kenderaan saya, tak ada orang Casey. Sebelum masuk dalam rumah, saya baca surah 3 kul Casey. Baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, terus masuk ke tandas ambil wuduk cuci kaki. Nasib baiklah benda tu mungkin tak ikut. Itu pengalaman saya. Saya tak nampak tapi cuma rasa Casey. Sejak turunkan kawan, rasa macam ada yang menumpang. Yang nampak penunggang dengan pembonceng motosikal dekat lampu trafik. Saya masih ingat lagi. Dia tunjuk belakang. Hantu lah weh! Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu kisah daripada pengirim kita bernama pengirim kita yang berkongsi pengalaman yang mana beliau ketengahkan kejadian ini berlaku ketika dia nak pulang dari Bandar Melaka ke Alor Gajah. Berapa jauh tu, boleh kongsi dengan saya berapa jauh ya? Halo Gajah? Tak adalah. Berapa jauh Bandar Melaka? Saya tahu, saya pernah dengar dulu Alor Star Alor Setak. Alor Setak dekat mana? Kedah kan? Alor Setar. Ini di Alor Gajah. Berapa jauh perjalanan Dan mungkin saya pernah pergi Bandar Melaka situ biasalah jalan-jalan kan. Tapi sekarang sempadan dah tutup, tak boleh masuk. Sedihnya lah. Kata Huhai kata 40 km guys. Jauh juga 40 km macam daripada Pasir Ris pergi ke Jurong, patah balik Tampines. Salah Pasir Ris pergi ke Jurong, patah balik mungkin ke Clementi. Kan macam itulah Okey, ini kisah selanjutnya. Terima kasih atas pengirim perkongsian kisah tentang siapa menumpang di belakang. Yang ini kiriman daripada Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya, jangan sebut nama yang ada di alamat email. Casey boleh panggil saya kakak adik. Dah lah kakak adik lah pula. Nama samaran kakak adik. Berkongsi satu kejadian seram. Pengalaman saya ni Casey, waktu tu saya sedang berada dekat ruang dapur. Saya ingat lagi sedang saya panaskan lauk pauk sebelum tidur. Yelah, takut besok nanti basi. Suami saya memang suka bawa bekal. Jadi lazimnya suami kata tak payah masak lauk baru. Kalau saya masak lauk untuk petang tu, untuk makan malam, lauk tu akan dibawa bekal oleh suami. Oleh kerana saya pun tak nak lauk tu basi, saya panaskanlah lauk kan. Suami dengan anak-anak semua dah tidur. Inilah pengalaman daripada kakak adik yang berkongsi dalam rancangan Malam Seram. Casey, anak saya keluar dari bilik. Dia kata, ibu, sleeping time, kata anak saya. Jadi saya kata, kenapa anak ibu bangun? Pergilah tidur. Ibu, sleeping time. Alif want to sleep with ibu. Anak dia kata, ibu, waktu tidur. Alif nak tidur dengan ibu. Dia cakap dalam bahasa Inggeris lah. Kemudian saya cakap dekat anak saya, Alif go and sleep lah. Alif pergi tidur dulu. Nanti ibu datang ibu tengah panaskan lauk ni. Kemudian anak saya tak nak masuk bilik.
Dia pergi dekat sofa dekat ruang tamu, dia baring dekat atas sofa tu. Jadi biarlah dia baring, nanti saya angkat dia lah. Okey. Tiba-tiba Casey, saya dengar anak saya kata, "Yes, ibu." Dia bangun, dia tengok saya. "Ibu, you call me?" Anak saya tanya, Ibu panggil saya?" "No." Casey, bila anak saya kata yes ibu, kemungkinan dia dengar ada suara panggil dia. Contoh Alif, Alif, Alif. Kemungkinan sebab tu dia menyaut yes ibu. Dia bangun Casey daripada tidur. Kemudian saya rasa tak sedap hati. Anak saya ni masih tak nak tidur dalam bilik. Saya pun tengok lauk tu dah nak panas, saya pun matikan lah. Nanti saya sambung panaskan satu lagi lauk. Saya pergi dekat anak saya dukung dia. Masuk ke dalam bilik, saya tepuk sampai dia tidur. Pergi balik dapur, panaskan satu lagi lauk. Anak saya yang sama juga bangun Casey. Alif pergi dapur. "Alif, ibu kan cakap tidur." Cakap dalam bahasa Inggeris lah, saya terjemahkan kepada bahasa Melayu. "Ibu kan cakap tidur. Kenapa masih bangun ni?" Dia kata, "Ibu, Alif so scared." Kata anak saya pada saya. "Scared of what? Scared of cockroach." Saya cubalah nak bergurau. Dia geleng kepala. Dan Casey, anak saya ni, saya tak tahu daripada mana dia belajar perkataan ni. Saya rasa saya tak pernah pun ajar dia. "Scared of what?" saya tanya lagi. "Scared of lizard." Dia geleng kepala. Then tak takut dengan cicak, tak takut dengan lipas. "Scared of what?" Dia cakap, Ibu, Alif scared of Pontianak." Casey, saya tercengang dalam beberapa saat bila anak saya sebutkan perkataan Pontianak. "Alif, cakap apa ni?" marah saya pada anak saya. Saya terus pergi dekat anak dukung. Suami masih tidur dalam bilik ni. Takkan nak kejutkan suami. Saya tepuk sambil tu saya baca selawat Casey. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tepuk selawat sampai dia tertidur dekat bahu. By the time lauk pun dah panas, saya pun matikan. Masuk dalam bilik, saya buka lampu. First thing saya buka lampu. Mata saya scan daripada hujung bilik ke hujung bilik. Memanglah tak nampak hantu pun. Mana anak saya nampak ni? Tiba-tiba saya baru perasan Casey. Tingkap bilik terbuka Casey. Tak tutup tingkap. Suami saya tidur lupa nak tutup tingkap. Kemungkinan daripada tingkap kot. Saya pergi dekat tingkap bilik, saya tarik kedua-dua tingkap dan tarik langsir untuk tutup supaya anak saya boleh tidur. Dan memang sah Casey, anak saya tidur sampai ke pagi. Bayangkan. Alif scared of what? Cockroach lah? Geleng kepala. Lizard geleng kepala. Then scared of what? Tanya ibu kepada anak dia. Anak dia jawab, Ibu, Ali scared of Pontianak. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Oh, seram Bayangkan kalau anak anda tak gunakan istilah Pontianak, dia gunakan nama lain. Ali scared of kakak cantik. Macam mana anak aku tahu nama kakak cantik ni. Kan terus sang isteri, biasalah suami jadi mangsa kan. Abang, perempuan cantik mana abang dah tengok depan Alif?
Dah suami tak bersalah jadi gaduh kan. Apa nak buat. Tapi kisah tadi memang seram lah. Bila anak kecil nampak sesuatu 2 kali anak bangun seram Jauhkanlah anak-anak kita ya saudara. Terima kasih pada pengirim kita yang kongsi pengalaman dalam rancangan Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, tadi saya katakan saya temu bual abang suami Yusof dan sebenarnya boleh ada banyak cerita nak kongsi, tapi itulah dalam cerita tu ada jugalah nasihat-nasihat yang diberikan kan, pengalaman beliau, dan ada jugalah abang suami ni seorang yang suka berjenaka kan. Terketawa pun ada kadang-kadang Jadi nantikanlah special episode tu akan saya paparkan, biar saya fikirkan bila saya nak live ataupun kongsi video berkenaan ya. Okey, yang ini kiriman daripada mana tadi email saya kejap Okey, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Farah Aida. Casey boleh panggil saya Aida. Okey, menurut kisah Aida begini pengalaman. Saya nak berceritakan tentang saya yang hamil anak yang pertama, Casey. Anak pertama. Masalahnya, Casey, saya kenal dengan jiran sebelah saya. Saya tinggal rumah saya di sebelah ni adalah rumah jiran. Beliau merupakan seorang tukang ubat. Itu nama yang beralas. Nama yang tak beralas, open close inverted comma dia kata. Tukang ubat open close inverted comma. Nama yang tak beralas, Bomo. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Jadi Farah Aida ataupun nama beliau saya gunakan Aida, berkongsi kejadian hamilkan anak yang pertama. Saya tahu jiran sebelah saya, Casey. Bukan kaleng-kaleng orang, Casey. Dia adalah seorang tukang ubat aka also known as Bomo. Seorang makcik yang mungkin dalam lingkungan usia ibu saya. Kan, Casey, bila saya tahu saya hamil, saya beritahu ibu saya. Ibu saya memang gembira sangat-sangat. Dan ibu saya selepas saya hamil, dia cakap dekat saya ini pesanan ibu saya. Dia kata, ibu nak cakap dengan kau, ibu minta tolong lah. Kau jangan beritahu dengan Mak Leha. Bukan nama sebenar, orang sebelah ni lah. Kau jangan beritahu Mak Leha yang kau ni pregnant. Kau tahulah Mak Leha kau tu, dia tu Bomo. Aku takut nanti apa-apa berlaku dekat kandungan tu. Ini cucu aku yang pertama tau. Nasihat ibu saya, jangan beritahu Mak Leha. Jadi saya tak beritahu lah. Kan? Saya tak beritahu. Dan masuk saya hamil, dah pun 3 bulan, saya rasa Mak Leha tak tahulah. Dan sejak hamil tu saya dah tak naik lift Ujong. Bila naik lift Ujong, saya akan lalu depan rumah Mak Leha. Saya naik lift boleh 2 pilihan, lift Ujong atau lift sebelah rumah. Jadi kalau saya pergi bus stop, lift paling dekat lift Ujong lah. Daripada bus stop boleh naik atas dan terus pergi ke rumah saya. Kalau tidak, saya kena jalan lebih jauh sedikit untuk naik lift di sebelah rumah saya. Selalunya naik lift Ujong, Casey. Saya akan lalu depan rumah Mak Leha dan ibu saya cakap, jangan naik lift Ujong, kau naik mula hari ini sampai kau beranak, kau naik lift sini. Tak apalah, jalan jauh sikit. Itu nasihat ibu saya. Jadi sejujurnya pada mulanya saya tak tahu kenapa ibu saya halang saya, Casey. Jangan beritahu Mak Leha yang saya hamil. Yang kedua, jangan jalan depan rumah Mak Leha. Jangan sampailah kau melahirkan. So saya ikut je lah, kan? Saya turuti permintaan ibu tanpa tahu sebab asas kenapa ibu saya suruh buat macam tu. Casey, tiba-tiba saya satu hari tu balik kerja. Masa tu belum lagi maternity leave.
Balik kerja, ibu saya macam masam muka dengan saya. Saya pun tanyalah, ibu, kenapa ni? Apa yang Aida buat salah? Ibu saya diam. Ibu saya cakap, pergi mandi dulu. Saya pun mandi ke si, bersihkan badan. Kemudian saya keluar daripada toilet, dah salin pakaian. Ibu cakap, Aida, kan ibu dah cakap dengan kau, jangan beritahu Mak Liha yang kau ni berbadan dua, kau ni pregnant. Kemudian saya tercengang ke si. Adakah aku cakap dengan Mak Liha? Ada ke? Aku terlepas cakap ke? Saya fikir tau. Takut saya tersalah cakap. Kemudian saya fikir, ibu, sejak saya hamil sampai ke hari ini, saya tak berbual pun dengan Mak Liha. Dan seperti mana ibu tahu, sebelum ni pun saya jarang sangat berbual dengan Mak Liha. Habis dah tu, kenapa Mak Liha datang rumah? Kau nampak tak lauk atas meja tu? Kau nampak lauk atas meja? Dia kata dia masak hari ni, masak lebih. Ini kasihlah anak angkat aku, iaitu Aida lah kemungkinan. Kasih anak angkat aku yang tengah tengah berbadan dua. Mana tahu dia kepingin sangat nak makan lauk lemak. Ni aku buat untuk dia. Kalau kau nak makan, makan jugalah. Macam mana Mak Liha boleh tahu yang kau ni hamil? Kau tengok lauk ni dia kasih kau. Casey, masalahnya, saya pernah cakap dengan mak saya 1 hari yang lalu yang saya terasa nak makan lauk lemak pucuk ubi. Saya cakap dengan Mak, orang macam rasa nak makan lemak pucuk ubi lah. Mak saya belum sempat pergi pasar, belum sempat beli pucuk ubi. Mak Liha, boleh datang ke si bawa lauk lemak pucuk ubi? Jadi macam mana mak saya tak percaya yang saya ni bohong? Dah tu kalau kau tak bilang, mana Mak Liha tahu yang kau nak makan lemak pucuk ubi? Mak, sumpah mak, Aida tak cakap pun dengan Cik Liha. Dah, ambil lauk ni, pergi buang kat tong sampah. Jangan makan, kata mak saya. Saya angkat lauk tu, tertelan Nailio. Elah kesiannya. Tertelan Nailio kisi. Nampak lauk lemak pucuk ubi. Angkat, saya buang dalam tong sampah. Besok mak saya pergi pasar, buatkan lemak pucuk ubi 1 periuk. Engkau makan lemak pucuk ubi. Makan kisi. Tapi persoalan dia, macam mana Mak Liha tahu saya tak bercakap dengan dia? Bila saya cakap dengan mak saya pada hari sebelumnya, saya cakap dengan mak, taklah kuat. Mak, macam nak makan lemak pucuk ubi lah. Saya tak cakap kuat, Casey. Saya cakap dengan mak saya macam biasa. Macam mana Mak Liha boleh tahu? Dan soalan saya kedua, adakah wajar saya membuang lauk yang diberi? Itu kan rezeki. Adakah wajar saya membuang lauk itu? Ataupun tak ada apa-apalah, husnuzon, boleh makan? Apa pendapat pandangan Casey dan para penonton Malam Seram? Mohon maaf, kisah saya bukan tentang hantu, tapi lebih kepada misteri. Macam mana Mak Liha tahu? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Macam mana Mak Liha tahu, saudara? Dia fikir pertama kali dia mungkin dia dapat tahu yang dia berbadan dua. Sebelum tuan punya badan tahu yang dia berbadan dua, Mak Liha dah tahu dah. Mak Liha tengah duduk kat rumah kan, macam ada orang nak hamil aja. Konon lah, saya tak tahu, saya mencakap je kan. Adalah tu. Mak Liha berbual macam tu lain macam pula. Adalah tu. Jadi sekarang ni, tadi lauk
pucuk ubi kan yang dimasak oleh Mak Leha, dia kata kasih patut dibuang, disimpan. Tu rezeki tu. Kan? Ini adalah rezeki, kenapa kena buang rezeki? Dan bersangka buruk macam mana? Kita akan mungkin bacakan kiriman-kiriman anda, ya. Daripada pengirim kita, ada kata kat sini, daripada ke arah buang bagus Casey. Kita pun tak tahu apa niat dia. Jadi ini dah kategori berwaspada. Jadi dimaafkan. Kerana kalau kita tidak berwaspada, kemungkinan kita juga boleh terkena. Daripada Haikal, patut Casey dibuang sebab syubaha. Betul Syubaha. Mak Leha, macam mana Mak Leha tahu dah nama dia tukang ubat aka Bomo? Mestilah dia ada spy yang datang tengok engkau. Kan? Macam-macam kiriman lah. Terima kasih pada Syarul Syafiq, kata buang untuk keselamatan diri. Anda bagaimana? Anda nak buang? Banyak ni kesian bila dia nak buang pucuk ubi tu kan, dia tengok saya tertelan lewat dia. Kepingin makan pucuk ubi rupanya. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kita sambung kisah malam seram malam ini. Kalau ada yang kirimkan voice note, ingin berkongsi pengalaman untuk minta Casey untuk hubungi anda, boleh kirimkan. Casey boleh call saya ada pengalaman seram yang nak dikongsi sama. Nanti akan saya cuba hubungi anda lah. Yang ini, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Call saya ada kisah seram meronda seorang diri di menara 20 tingkat tengah malam. Wow, jom kita call. Harap-harap talian dia jelas dan tidak ada gangguan lah ya. Jom. Halo. Halo, selamat tengah malam seram. Selamat tengah malam Casey. Siapa bercakap ni? Nama saya Mizi Casey. Dan Mizi daripada Shah Alam. Oh, orang Shah Alam Jadi anda kata anda pengalaman membuat rondaan. Apa yang berlaku? Silakan. Ya Casey. Okey Casey. Jadi pengalaman saya ni semasa saya berada di kampung. Kampung saya berada di Pasir Gudang Johor Bahru. Dan pada masa tu saya sedang bekerja sebab selalunya semasa saya cuti belajar, saya akan bekerja sebagai seorang security di kampung saya. Jadi pada satu malam tu, saya shift malam menjaga sebuah menara di Pasir Gudang, menara 22 tingkat. Oh, okey. Jadi macam hari-hari biasa tu, saya meronda seorang diri pukul 11 malam, pukul 9 malam, lepas tu pukul 1 pagi, 3 pagi. Macam biasa, tak ada apa-apa pun. Tapi orang yang kerja kat security situ banyak cakap kalau macam meronda, pergilah 2 orang. Tapi disebabkan saya selalu jaga menara tu dengan mak saya, takkanlah saya nak naik sampai 2 orang. Malu saya dengan mak saya. So macam ego-ego lah waktu security macam itu. So saya pun jalankan tugas saya. Beberapa bulan saya ronda seorang-seorang, ronda daripada satu tingkat ke satu tingkat. Jadi pada satu malam tu saya meronda daripada tingkat 18. Jadi jadual saya meronda ni, saya naik ikut lift, pergi ke atas dulu. Lepas tu saya akan turun satu tingkat seorang diri. Saya akan meronda dalam kawasan ofis gitu. Jadi satu malam ni masa saya start daripada tingkat 18, sebab tingkat 19 sampai ke 20 berapa tu dia tak dibuka kes ni untuk saya meronda. Jadi masa saya meronda tu, apa yang saya perasan, pintu tandas dekat
tingkat 18 tu bergegar-gegar Casey. Jadi pada malam tu dah lah saya seorang meronda. Lepas tu pintu kandas bergegar pula. Saya macam okey lah, tak apa, ni angin ni, cuba fikir yang baik-baik lah. Sebab banyak lagi tingkat nak sampai tingkat 1. Jadi saya turun dengan lift satu tingkat. Saya turun dengan lift tingkat 17. Saya ronda tingkat 17 pun masih pintu tandas bergegar lagi. Sebab masa tu dah pukul 1 pagi sih. Jadi sebab memang tak ada orang lah untuk dia macam menara office. Dia macam ikut lah gitu Dia macam ikut je gitu. Lepas tu saya pun macam ni angin lagi ni. Lepas tu saya turun lagi tingkat 17 pula. Tingkat 16. Saya turun, saya ronda lagi. Saya nak clocking tu, tengok dah lah tempat clocking tu dengan tandas tu sebelah-sebelah ke si. Jadi dia bergegar-gegar kat tepi saya. Lepas tu saya macam ni tak boleh jadi ni. Saya turun lagi satu tingkat. Ni kalau gegar juga memang saya kena turun terus ke bawah. Saya turun lagi satu tingkat ke si. Saya bergegar ke si. Saya tak tekan lift. Saya turun dekat bawah. Saya terus ngadu mak saya untuk teman saya clocking. Lepas tu mak saya cakap tak apa, tak payah clocking dulu, kejap lagi nanti kita sesuaikan naik sama-sama. Wah, bagus dah bekerja bersama dengan mak sebab macam selalu security ni banyak kosong je sih, sebab ada orang nak cuti tu kan. So selalu perlukan orang. Jadi saya pun ambil kesempatan lah. Jadi anda bila bekerja dengan mak ni, bila tengah buat pemeriksaan dekat setiap tingkat tu sorang-sorang lah, berpecah lah, tak dengan mak anda lah? Ya, selalunya memang sorang-sorang. Biasanya kalau mak saya, kalau macam turn mak saya pun akan buat sorang-sorang. Tapi biasanya mak saya akan tapi biasanya mak saya akan buka Yasin. Jadi sepanjang mainkan Yasin tu akan meronda sampai dah habis. Lepas tu baru saya tahu lah kenapa orang kat situ suruh jaga-jaga selalu. Jadi itu je lah saya punya. Anda dengan mak memang kerja shift atau permanent pada waktu malam? Masa tu saya cuma part time. Tapi part time saya pun macam kerja full time. Tapi mak saya memang masa tu full time. Memang permanent pada waktu malam. Ui, berani mak awak mak kira hati mak awak ni hati kering jugalah Kering sangat sih. Boleh suruh mak join solo ambush Terima kasih Mizi. Boleh dan selamat malam seram. Malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Terima kasih pada Mizi yang berkongsi pengalaman seram tadi dalam rancangan Malam Seram, dan harap anda yang sedang menonton dalam keadaan yang baik-baik, yang sihat ya. Yang penting terima kasih atas malam ni. Saya akan terus baca sehingga jam 1.30 1.30 saya akan akhiri Malam Seram, dan kemudian saya nak bersihkan diri sebelum tidur. Badan saya tak tahu dia punya rasa macam saya boleh jadi gini boleh jadi hantu tak tahu Okey, terima kasih yang sedang menonton malam ni Malam Seram ya. Terima kasih yang sedang yang memberikan sumbangan super chat, super sticker Malam Seram. Ada Cinta Tiayang, terima kasih banyak. Nuraini, terima kasih Nuraini. Chun Lee, terima kasih. Right Crawler juga terima kasih sumbangan super sticker. Lia, kenapa saya sebut nama dia macam tu? Sebab nama dia Liaaa. Lia, terima kasih sumbangan super chat anda. Zainuddin Hassan, Assalamualaikum KC and Gang Momok. Waalaikumsalam. Single man sembunyi and on duty. Liverpool kalah 1-3 pada Real Madrid. Jangan bilang orang KC. Kopi O for you boss. Terima kasih ya. Datin Sri Tina Taib, terima kasih pada Kak Tina Taib lah atas sumbangan super chat ya, sumbangan besar daripada anda. Salam Kisah King Momok, salam sedikit sumbangan untuk menyokong Malam Seram. Terima kasih banyak pada Kak Tina Taib. Nina Nurman, terima kasih 2 sumbangan super sticker daripada Nina Nurman untuk Malam Seram. Okey, kita sambung kisah selanjutnya. Macam-macam daripada pengirim kita. Ini datang daripada mana tadi, kejap email saya. Oi,
Mana pula tadi? Dah hilang email saya ni. Oh, ini dia. Datang daripada Kak Latifah. Bukan Latifah, bukan F tapi P Kak Latifah. Tipa tertipu tertipah. Lagu tu dah lama tak dengar tak boleh. Ya Allah, salah sebut nanti kena copyright Okey, Kak Latifah berkongsi satu kejadian pengalaman beliau. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Dulu kakak pernah bekerja sebagai seorang pekerja pekerja pembersih di salah sebuah hospital di Johor. Dulu sebelum kakak berumah tangga lah, kata Kak Latifah. Kerja part time, pekerja pembersih. Jadi pengalaman kakak ni bekerja pada shift malam KC. Inilah pengalaman yang tak dapat dilupakan oleh Kak Latifah. Waktu tu kakak ni sebelum nak bersihkan toilet pada waktu malam. Cerita macam tadi Sebelum bersihkan toilet pada tadi security lah, yang ini pekerja pembersih Sebelum bersihkan toilet pada waktu malam tu, kakak akan ketuk pintu. Tak. Dengan papan tanda lantai basah, wet floor. Tak. Kakak ketuk pintu. Cleaner, nak bersih lantai nak cuci toilet. Siapa dekat dalam? Jadi bila kakak dengar tak ada orang, kakak akan letak papan tanda tu depan pintu supaya orang tak masuk. Kakak nak mulakan kerja bersih, membersihkan tandas. Jadi apa yang berlaku, bila kakak sampai dekat satu toilet ni, dekat ward ini tak nak sebut lah hospital mana Sampai dekat ward ni, nampak toilet, nampak seorang pesakit. Dari jauh nampak macam orang tua lah, kurus badan dia, masuk dalam toilet. Dalam hati kakak, alamak, sekarang aku nak cuci toilet, sekarang juga kau nak masuk toilet. Lain waktu tak boleh masuk ke? Kenapalah sekarang? Kakak cakap dalam hati lah, macam rasa marah lah. Padahal hak dia lah nak masuk tandas. Kan kakak pun jalan, tolaklah troli. Tengah tolak troli, kakak pun senyum dekat jururawat yang kenal. Sampai dekat depan tu, kakak pun cakap, cepat sikit nak cuci toilet ni. Cepat sikit. Tak. Kakak ketuk, letak papan tanda tu. Jadi Casey tengah tunggu perempuan tu nak keluar, kakak pun berbual lah dengan seorang jururawat dekat kaunter. Kan dia kenal kakak. Dia kata, Kak Pah, malam ni busy? Dia tanya kakak lah. Dia cakap, busy lah, aku punya kerja tak habis ni, cuci toilet. Ni kopi pesakit kat dalam satu, tak keluar-keluar. Kemudian, pesakit? Siapa? Kakak cakap, manalah aku tahu, aku nampak tadi tengah tolak troli. Dia baru masuk toilet lah, kata kakak kepada jururawat ni. Siapa? Kejap ada patient lah dalam toilet. Sebabnya ward yang kakak pergi ni kebanyakan adalah warga emas yang perlu mendapatkan bantuan. Nak bangun, nak duduk, nak makan, nak pergi toilet, semua kena ada assistant. Jadi sebab tu nurse tu terperanjat. So nurse ni pun pergilah dekat toilet. Pergi kat toilet, pergi periksa semua. Dia keluar balik, kakak tengah berbual dengan nurse satu ni. Kata, tak ada orang pun kat dalam. Dah keluar kot, kata nurse yang tengah duduk. Kakak tak mungkin rasa dah keluar, sebab tandas tu cuma one way kisi. Jalan satu lagi side, jalan satu lagi arah, nampak tembok sampai hujung. So nak patah balik ke dalam ward, kena patah balik jalan yang mana kakak tengah berdiri berbual dengan nurse yang bertugas. Bila dia kata tak ada orang, mustahil tak ada orang. Tadi kakak nampak ada makcik masuk, badan dia kurus-kurus, rambut beruban tu, baru masuk ni. Tak ada orang, Kak. Casey, kakak pergi tengok toilet tu, memang tak ada orang, Casey. Kalau makcik tadi jalan belakang kakak pun, kakak akan perasan, Casey. Sebab makcik ni memang jalan pelan je. Siapa yang kakak nampak? Okey, dah rasa seram, Casey.
Nurse ni bercakap, kakak nampak apa tu? Diamlah kau, marah kakak kepada dia. Masuk toilet, kakak pun taburkanlah sabun. Tabur sabun kan. Dah tabur semua, kakak curah air sikit, kakak mula berus. Sound effect buat sendiri Tengah Casey, tengah cuci lantai ni kan, kakak berhenti. Bila kakak berhenti, tiba-tiba kakak dengar orang batuk dalam toilet. Bayangkan kakak tengah kakak berhenti sekejap, tiba-tiba dengar siapa tu? Nurse ni tak periksa betul lah. Aku dah cakap dah ada orang dalam toilet ni. Siapa tu? Tengah cuci toilet tau. Kejap. Kakak pun pergi dekat kaunter, marah ke si, sing-sing lengan. Tadi kau cakap dalam toilet tak ada orang. Ada orang lah. Ada orang? Tak adalah, saya dah periksa semua, tak ada orang. Tadi tengah cuci toilet, dia batuk kat dalam tu. Kakak pergi dengan bukan satu, bukan dua, 3 orang nurse jalan pergi toilet. Sampai toilet tolak pintu kubikel. Kakak, mana ada orang? Tadi aku dengar tau ada orang batuk. Last Casey, nak tahu apa berlaku? Nurse yang kakak kenal tu, kakak pergi dekat dia, kakak cakap, awak boleh tunggu sini sekejap tak? Saya kasih bersihkan lantai ni je. Dia pun diri temankan kakak. Nasib baik dia tak ada kerja. Kakak pun curah air semua, lap apa yang patut ala kadar, keluar Casey. 2 kali kena goreng. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Seram main ni. Okey. Itu pengalaman yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih pada yang sedang menonton. Saya akan akhiri Malam Seram dengan satu lagi kisah pengalaman seram. Okey. Saudara, ini kiriman selanjutnya datang daripada Akbar yang berkongsi satu kejadian. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya nak cerita tentang arwah bapa saya. Bukan apa Casey. Sejak saya kecil sampailah saya dewasa, sebelum abah meninggal dunia, benda ni dah jadi perkara yang biasa dalam keluarga saya. Apakah benda perkara biasa ni? Jom kita dengar sekarang kisah daripada Akbar dalam Malam Seram. Abah saya, dia akan ajar anak-anak dia mengaji. Waktu kecil, saya tak tahu yang itu bukan abah saya. Yalah, maksudnya yang ajar mengaji adalah abah saya. Physically, dia bapa saya Casey. Dia ajar saya baca Quran, sebelum tu mukadam Quran. Sampai saya berusia satu umur ni yang saya dah kenal. Kenal tentang sesuatu perkara. Saya mula rasakan yang mengajar ni bukan abah saya. Sebab raut wajah, air muka dia, suara dia dan cara dia mengajar tu lain sangat. Lama-kelamaan semakin mendekat dewasa, saya baru tahu yang mengaji bukan abah saya. Setiap kali bila nak ada mengaji, abah saya akan masuk bilik dulu. Dia akan tutup pintu. Kemudian selepas beberapa minit, dia akan panggil, "Masuk!" Dengan nada suara yang garang. "Masuk!" Saya masuk. Cara abah saya duduk, dia bukan duduk bersila Casey. Dia duduk seperti macam tengah, dia duduk tu macam tengah menyangkung, tapi kaki dia dekat bahu depan dada. Salah satu kaki dia depan dada, satu kaki tu dibuat macam tempat alas tempat duduk punggung dia.
Cara itulah abah saya duduk, nanti depan dia buka. Dia suruh adik saya, dia suruh saya, kedua-dua adik saya dengan saya buka dan satu persatu baca depan dia. Bila dia marah saya, nada suara dia lain, Casey. Tak macam abah saya. Cara dia bercakap, cara dia beliakkan mata, cara dia menjeling. Sampailah umur saya meningkat dewasa, benar-benar dewasa, yang mana satu sekian waktu tu saya dah tak mengaji lagi lah, sebab saya dah tamat khatam Al-Quran sebanyak 4 kali. 4 kali Yang sedang menonton, dah berapa banyak kali korang khatam Al-Quran? Ya, mungkin kalau belum, jadikanlah Ramadan ini untuk khatam Al-Quran. Kita sambung cerita balik. Jadi 4 kali ke sih saya dah khatam Al-Quran. Jadi bila dah meningkat dewasa, saya dah tak mengaji lagi lah. Dan baru saya macam tertanya, siapa sebenarnya abah saya? Dipendekkan cerita, rupa-rupanya abah saya ni ada pendamping ke sih? Yang mengajar mengaji bukan dia, pendamping dalam badan. Sebab tu dia perlu tutup pintu. Nanti dia akan in a state where benda tu akan keluar daripada badan dia untuk mengajar saya mengaji. Keluar tu bukan keluar daripada tubuh badan, keluar untuk menonjolkan diri dia melalui jasad tubuh abah saya. Itu saja pengalaman misteri saya. Harap kisah dapat ketengahkan dan terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Alhamdulillah. Ya, saya suka tengok sini komen-komen kata, Casey, saya dah khatam Casey 5 kali kata Maria. Alhamdulillah. Bagus ini jangan takut, ini bukan menunjuk, ini menjawab soalan saya dan memberi inspirasi pada yang lain. Supaya juga akan ada misi lah untuk setidak-tidaknya tamat 1 kali Al-Quran, khatam Al-Quran kan. Boleh gunakan bulan Ramadan. Yang ini kata, Casey, saya dah 3 kali khatam. HD 1 kali je, okey lah. Janji dah ada kan. Kira kalau yang khatam banyak kali tu, dia kalau dalam taekwondo punya belt dia 1 dan 2 dan 3 dan macam tu lah Ini daripada pengirim kita, katanya di sini, Casey, betul saya belum lagi, ini private message di Facebook Casey, betul saya belum lagi khatam Al-Quran sampai ke hari ini. Masih lagi belajar, terkial-kial nak baca Al-Quran. Saya cemburu betul dengan orang-orang yang telah pun fasih membaca Al-Quran. Ada kalanya malu saya pada usia 44 tahun masih belum lagi khatam Al-Quran. Tidak mengapa selagi hayat di kandung badan, selagi ada niat yang baik, bolehlah anda laksanakan. Semoga dipermudahkan urusan. Tak ada nama saya tak nak sebut nama Facebook beliau lah. Ya, jangan khawatir, insyaAllah doalah. Okey. Jadi itu antara kiriman-kiriman yang Casey terima. Yang ini daripada daripada mana tadi tu? Ini dia. Farid kata, Casey, kalau saya lah dalam situasi kakak tadi, saya boleh pingsan ke si? Kakak mana ni, cerita apa ni? Lain kali sebut dengan penuh lah. Sebab saya banyak cerita, saya tak tahu anda cakap pasal cerita mana ni. Yang ini yang saya ketawa ni ke si? Kata daripada Zaidi khatam Quran belum berkatan dah. Ada je korang ni Okeylah, Casey akan undurkan diri. InsyaAllah jumpa anda esok bersama dengan tim Mirza Fai, penaja Malam Seram. Dan saya nak ucapkan terima kasih lah pada semua sokongan yang diberikan. Mohon maaf malam ni agak singkat sedikit sebab atas sebab-sebab saya pun sejak awal tadi kan saya berada di luar dan baru saja pulang. Lepas ni nak bersihkan dirilah. Terima kasih kepada Sibli atas sumbangan super chat anda. Terima kasih kepada Emilia Jamaluddin yang berada di US. Salam Casey, maaf kebelakangan ini tak dapat join live kerana sibuk dengan tugas. Ini sumbangan ikhlas dari saya. Geng, tolong doakan untuk adik saya yang sakit di hospital. Saya susah hati kerana jauh.
daripada Emilia Jamaluddin. Sama-sama lah kita doakan ya. Semoga Emilia, khususnya adiknya lah, yang dalam keadaan kurang sihat ini diringankan kesakitan, kurangnya sihat adik anda supaya disembuhkan secepat mungkin dan dipermudahkan urusannya, insyaAllah, amin. Ya, terima kasih Emilia Jamaluddin dan terima kasih pada geng momok yang mendoakan adik kepada geng momok kita, iaitu Emilia Jamaluddin. Okey, Casey undurkan diri. Mohon maaf, saya kalau boleh nak macam lagi 2-3, tapi tengok ni, mata ni, tengok, nampak, saja je tak tahu. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Selamat malam seram. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod. Saat kau diuji, bersabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, agar dapat muhasabah diri. Yang datang pasti akan pergi, yang hidup pastikan mati. Hargai apa yang dimiliki, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada yang esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, pintu taubat masih terbuka. Wahai insan, saat kau diuji, sabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Saat kau diuji, bersabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.